Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, berjumpa kita lagi pada minggu ini dalam mata pelajaran sains. Okey, jadi hari ini kita masih dalam tajuk kemahiran proses sains. Baik, objektif kita hari ini ialah mengelas Okey, mengenal pasti ciri-ciri atau fenomena. Okey, dalam tajuk kemahiran proses sains ini, okey, cikgu harap kamu dapat menyatakan ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu objek ataupun fenomena ataupun peristiwa. Okey, setelah itu setelah kita dapat menyatakan ciri-ciri tersebut, cikgu harap kita dapat mengasing dan mengumpul objek atau fenomena berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dengan menyatakan ciri yang digunakan. Okey, baik. Untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu dapat merujuk buku teks pada muka surat 5. Okey, tajuk mengelas. Baik, perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan yang berikut. Okey, lihat gambar haiwan tersebut. Ada itik, harimau, penguin, tenuk, helang dan kambing. Okey, apakah ciri-ciri haiwan yang dapat kamu lihat pada gambar haiwan tersebut? Baik, jadi kita lihat satu-satu. Okey, lihat itik. Okey, itik mempunyai kepak dan berkaki dua. Okey, itik ni mempunyai kepak ataupun sayap serta berkaki dua. Antara lain yang kita boleh lihat, itik mempunyai bulu yang tebal. Bulu yang tebal. Okey, baik. Gambar kedua, harimau. Harimau tidak mempunyai kepak dan harimau berkaki 4. Okey, berbeza. Harimau dan itik ni memang berbeza. Kita boleh nampak ciri-ciri tersebut. Dan gambar yang ketiga, penguin mempunyai kepak dan berkaki 2. Sama tak dengan itik? Ya, betul. Kita boleh kelaskan ataupun kumpulkan di dalam kumpulan yang sama. Baik. Gambar yang keempat ialah tenuk. Tenuk tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Jadi tenuk ni boleh dikumpulkan bersama dengan harimau. Baik. Gambar yang kelima, helang mempunyai kepak dan berkaki 2. Dan gambar terakhir ialah kambing. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Jadi dalam 6 gambar haiwan ini, kita boleh kelaskan mengikut kategori ataupun ciri-ciri yang kita lihat. Contohnya, itik, penguin dan helang dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Manakala harimau, tenuk dan kambing kita kumpulkan dalam satu kumpulan. Kumpulan pertama tadi kita boleh namakan kumpulan
berkepak dan berkaki dua. Manakala kumpulan yang kedua kita boleh namakan dengan tidak berkepak dan berkaki empat. Okey. Baik. Itu ialah salah satu cara untuk kita mengelas. Untuk mengelas. Jika cikgu berikan kamu objek, objek berbentuk bulat dan segi empat tepat, tetapi berlainan warna. Okey. Jadi kita boleh kumpulkan juga objek. Kalau kita letak tajuk objek yang berwarna biru. Okey, kita cari berapa banyak objek yang segitiga yang berwarna biru, kita letak satu kumpulan. Objek yang bersegi empat, segi empat, kita letak pun dalam kumpulan yang warna biru juga. Ataupun cikgu kata kita kumpulkan objek mengikut bentuk. Bentuk segitiga dan segi empat. Okey, kita kumpulkan semua campuran warna objek tersebut, kita letak segitiga satu kumpulan, segi empat satu kumpulan. Itu ciri-ciri yang kita dapat lihat. Okey. Baik. Untuk aktiviti mengelas ni, kamu boleh buat aktiviti di muka surat 3 dan 4 dalam buku aktiviti. Dalam muka surat 3 dan 4. Okey. Baik. Dalam muka surat 3, kamu kena kelaskan haiwan. Baik, kelaskan haiwan berikut mengikut cara haiwan bergerak. Gunting gambar di sebelah tu dan tampal gambar haiwan di dalam kumpulan mengikut ciri dia. Ciri pergerakan haiwan yang saya pilih. Okey. Haiwan yang boleh terbang. Okey, ciri pergerakan haiwan yang saya pilih yang kedua, haiwan yang berlari ataupun berjalan. Okey, baik. Kamu guntingkan gambar burung, rama-rama, lalat, tupai, tikus dan kucing. Letakkan mengikut kumpulan masing-masing. Okey. Pergerakan haiwan. Burung terbang. Okey, letak dekat kumpulan pergerakan haiwan yang terbang. Rama-rama dan lalat. Letak. Kamu gam, tampalkan di situ. Okey. Kumpulan yang kedua, haiwan yang bergerak secara berjalan ataupun berlari. Tupai, tikus, kucing. Kamu lekatkan ataupun tampalkan di bahagian kumpulan tersebut. Okey, seterusnya muka surat yang keempat. Buku aktiviti muka surat yang keempat. Mengenal pasti ciri-ciri alat muzik. Baik. Pilih dan gariskan cara alat muzik ini dimainkan. Okey, alat muzik pertama, drum. Okey, drum dimainkan secara tiup atau pukul. Tiup, kita meniup sesuatu. Pukul, kita memukul sesuatu. Okey. Baik, yang kedua, rebana. Kamu gariskan di bawah di jawapan tersebut, tiup atau pukul. Gambar alat muzik yang ketiga, harmonika. Kamu gariskan jawapan. Yang keempat, trompet. Adakah tiup atau pukul?
Gambar yang kelima, seruling. Sama juga, kamu gariskan tiup atau pukul. Okey, gambar yang terakhir, gambar keenam, bongo. Bongo ni dimainkan secara tiup atau pukul. Cikgu rasa dalam pemerhatian kamu sudah dapat mengenal pasti adakah alat muzik itu dimainkan secara tiup ataupun secara pukul. Okey, untuk soalan yang kedua, kelaskan alat muzik di bawah mengikut cara alat muzik ini dimainkan. Okey, ada 6 alat muzik seperti yang telah cikgu bagi tahu tadi, dan kelaskan kepada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Baik, tajuk untuk kumpulan A kamu boleh tulis pukul. Tajuk untuk kumpulan B, tiup. Jadi ada 3 lagi tempat kosong yang kamu perlu isi. 3 untuk pukul dan 3 untuk tiup. Okey, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan ini. Seterusnya buka muka surat yang ke-6. Ini adalah contoh-contoh. Okey, bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan ini? Tanya murid kepada gurunya itu. Baik, kita boleh mengelas haiwan ini melalui ciri-ciri sepunya dan berbeza. Ini contoh yang cikgu bagi tadi, ada itik, helang, penguin, kambing, tenuk dan harimau. Baik. Itik, penguin dan helang mempunyai ciri sepunya, iaitu mempunyai kepak dan 2 kaki. Dan berkaki 2. Manakala kambing, tenuk dan harimau berbeza dengan itik, penguin dan helang kerana tidak berkepak. Okey, jadi kita boleh kelaskan berkepak dan tidak berkepak. Ini cara untuk mengelas ni kita boleh lihat di muka surat 7. Baik, apa tujuan kita ialah mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan. Okey. Baik. Ini ialah apa yang kita dapat perhatikan. Okey. Seterusnya, cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan yang telah cikgu berikan tadi. Dan kita akan bersambung lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, berjumpa lagi kita pada minggu hadapan.